Hai semua, video kali ini Cikgu Shu sambung mengajar you all subtopik menyelesaikan masalah melibatkan fungsi gubahan. Kita tengok contoh 11, fungsi f ditakdirkan oleh fx sama dengan 1 per x kuasa 2. Okey, kita tengok soalan pertama, ungkapkan f kuasa 2, f kuasa 3, f kuasa 4 dalam bentuk yang paling ringkas. Yang pertama adalah f kuasa 2. So, f kuasa 2x tu adalah f. Bermaksud f tu masuk dalam f. Okey, apa fungsi f? 1 per x kuasa 2. Okey, ingat 1 per yang x tu kita buat kotak x kuasa 2. Okey, siapa yang masuk dalam ni? Yang masuk adalah 1 per x kuasa 2. Macam kita nak solve. Okey, 1 per, okey, 1 kuasa 2 kita akan dapat 1. X kuasa 2 di kuasa 2 kita akan dapat x kuasa 4. Okey, kat sini kita akan dapat x kuasa 4. Okey, macam mana kita nak dapat x kuasa 4 ni? Okey, ingat balik ni sebenarnya dalam bentuk 1 bahagi dengan 1 per x kuasa 4. Okey, bahagi kita bertukar jadi darab. So, 1 darab x kuasa 4 per 1. Kita tukar tempat kan? So, kat sini kita akan dapat 1 darab x kuasa 4 per 1. So, kita akan dapat x kuasa 4 lah. Okay, so cikgu Shu explain kat sini dulu. Jadi kita nak cari f kuasa 3x. Okay, bermaksud f kuasa 2x. Okay, kat sini maksudnya f kuasa 2 ni dimasukkan ke dalam f. Okay, f adalah 1 per, okay, yang x tu kita buat kotak, kuasa 2. F kuasa 2 tadi kita dah dapat ada f kuasa 4. So, kita masukkan x kuasa 4. Kat sini kita akan dapat 1. Okay, 4 darab 2 adalah 8. So, x kuasa 8. Okay, so you all tinggal macam ni pun boleh. Seterusnya soalan dia f kuasa 4 kan. Okay, f kuasa 4 maksudnya f kuasa 3x. So, f kuasa 3 tadi dimasukkan ke dalam f. Okay, f adalah 1 per x kuasa 2. So, 1 per x kuasa 2. Okay, f kuasa 3 tadi kita dapat 1 per x kuasa 8. So, 1 per x kuasa 8. Okay, so kita akan dapat 1 kuasa 2, 1. Okay, 8 darab 2 adalah 16. So, x kuasa 16. Okay, sama juga macam cikgu explain tadi kat sini. Awak akan dapat x kuasa 16. Okay, so untuk f kuasa 2 kita dapat yang ni. F kuasa 3 kita dapat yang ni. F kuasa 4 akan dapat yang ni lah. So, you all bertinggal jawapan dalam macam ni je. Untuk soalan B, seterusnya cari f kuasa 22 dan f kuasa 33. Daripada pola dalam A, kita boleh didaksikan. Okay, didaksikan tu macam kesimpulan. Okay, jadi cikgu explain kat sini lah untuk macam mana nak dapat B. Kita tengok yang A tadi, F kuasa 2, awak dapat X kuasa 4. Okay, bila X kuasa 4 ni, kita menjadikan dia sebagai X. 4 tu adalah 2 kuasa 2. Okay, dia bukan selari tau di atas sikit. Okay, untuk yang 1 per X kuasa 8, kita boleh ringkaskan dia sebagai X negatif 8. Ingat balik awak belajar indeks. Bila yang bawah naik atas akan jadi negatif. So, 8 tu adalah sebenarnya negatif 2 dikuasakan 3. Ingat, 2 kuasa 3 adalah 8. Okey, untuk yang F kuasa 4, kat sini kita boleh ringkaskan sebagai X 2 kuasa 4. Bila F kuasa N tu, jawapan dia negatif 2N. Kat sini maksudnya, kalau tengok F kuasa 3 tadi, jawapan dia adalah X negatif 2N. So, bila kita nak 3, dekat atas ni akan dapat 3. Okey, itu untuk ganjil. Bila untuk genap, kalau tengok kat sini, dia kata F kuasa N tu, awak akan dapat X kuasa 2 kuasa N. Okey, awak tengok kat sini. Okey, X2. Okey, X2 ini penentu dia. N tu, okey, ni N dia. So, bila kita nak kuasa 2, kat sini akan 2. Okey. Untuk kuasa 4, okay, inilah N dia. So, bila kita nak kuasa 4, kat sini akan 4. So, secara kesimpulan dia, kita boleh cakap, bila kita nak F kuasa 22X, kita boleh guna formula tadi lah. X kuasa 2 dikuasakan 22. Kenapa 22 ni genap? Kita tengok nombor belakang ni.
Okay, sebab 2 tu adalah genap. So, 22 adalah genap. Okay, sama juga dengan F kuasa 33X. Untuk nombor ganjil, sebab 3 tu ganjil, so automatik 33 itu adalah nombor ganjil. Bila ganjil, kita akan guna formula ni, iaitu bermaksud kita akan dapat X negatif 2 kuasa 33. Okay, so contoh soalan lain, kalau minta F 21X. Okay, 21 itu adalah nombor ganjil, sebab 1 tu ganjil. Jadi bila ganjil, kita akan guna formula ni lah. So jawapan dia X negatif 2 kuasa 21. So ni N dia mesti sama. Okay, tu adalah cara kita nak menyelesaikan soalan yang melibatkan F kuasa tu besar. So tak perlulah kita nak buat satu-satu macam ni. Okay, next kita tengok contoh 12. Okay, ni soalan kebat macam aplikasi. So kat sini dia nak cakap bila barangan tu dikeluarkan bergantung kepada pekerja. So N tu adalah bilangan pekerja. Untuk kita tahu berapa pendapatan, kita kena tahu berapa jumlah pengeluaran sehari. Untuk tahu pengeluaran barangan sehari, kita kena tahu berapa bilangan pekerja. Step by step, okay, awak tahu bilangan pengeluaran itu bergantung pada pekerja, iaitu QN sama dengan 10N tolak 1/4 N kuasa 2. Okay, bilangan pekerja ialah 20 orang. So, maksudnya Q 20. Sebab N tu adalah bilangan pekerja. So, 20 orang. Kita masuk je N tu sebagai 20. 200 tolak dengan 1/4. Okay, 20 kuasa 2 adalah 400. And then, kita potong 1. Yang ni kita akan dapat 100. Jadi, 200 tolak 100, kita akan dapat 100. Okay, bermaksud 20 pekerja, kita akan dapat pengeluaran dia lah 100. So, berapa jumlah pendapatan? Kita akan guna formula RQ sama dengan 40 darab dengan 100. So, jawapan dia akan dapat 4000. Okay, ini adalah cara lain kalau awak tak terfikir untuk menggunakan fungsi gubahan. Sebab dalam exam pun dia tak mention kan awak nak guna fungsi gubahan. Kita just masuk je nilai. Tapi macam mana kita nak dapat RQN? Okay. So, gambaran sebenarnya kita nak dapat RQN itu adalah fungsi gubahan. Okay, cikgu lukis. Okay, dari sini. Kat sini adalah dia punya formula QN. Kat sini tadi adalah RQ, betul? Okay. So, ingat balik tak cikgu ajar? Daripada starting kat sini, kita nak terus kat sini. Nama dia adalah RQN. Okay. So, sebab tu kita dapat ni lah formula RQN. So, macam mana kita nak dapatkan RQN? Formula RQN adalah Q masuk dalam R. So, RQN kita akan dapat 40. So, kat sini kotak. Q formula dia adalah 10N tolak 1/4 N kuasa 2. Okay, tak termasuk pula. Maaf. And then, kita kembangkanlah. So, 400 dan 20 tolak 10. 20 kuasa 2. Kita akan dapat 4000. Okay. Ni adalah cara bila kita nak guna fungsi gubahan. Okay, cikgu Shu explain balik macam mana awak nak dapat formula RQN tadi. Okay, kat sini adalah bilangan pekerja. Kat sini adalah jumlah pengeluaran sehari. Kat sini adalah jumlah pendapatan. Bila kita masukkan bilangan pekerja ke dalam Q, kita akan dapat jumlah penghasilan sehari. Jumlah penghasilan sehari dimasukkan ke dalam formula RQ, kita akan dapat jumlah pendapatan. So, bila fungsi gubahan itu, macam mana kalau kita just daripada bilangan pekerja terus kepada jumlah sehari, tanpa stop kat sini, kita gabung, nama dia adalah RQN. Step pertama kat sini, step kedua kat sini. And then, bila kita nak menulis sebagai fungsi gubahan, kita akan tulis sebagai RQN. Maksudnya kat sini step kedua dulu. RQN. Okay, ni step yang kedua. Ni step pertama. Ingat balik. Cara nak kira balik lah. Step pertama tadi masuk kepada step kedua. Sebab tu nama dia RQN. Bukannya QR. Okay. Okay, ni adalah cara menggunakan fungsi gubahan. Tapi in case dalam exam you all tak boleh nak jawab, you all boleh guna formula biasa ni pun boleh juga. Untuk yang tepi ni dia just nak check saja. Okay, formula tadi awak dapat adalah Rn 800N tolak dengan 10N kuasa 2. So, kat sini awak tak tahu N tapi tahu dia punya pendapatan 4000. Sebab tu kat sini tulis 4000 sama dengan 400N tolak 10N kuasa 2. Okay, lepas tu diguna persamaan kuadratik, dia akan dapatlah
N2 adalah 20. Itu sebagai checking sajalah. Dalam exam you all tak buat pun tak apa. So, kita jumpa next video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Shu. Terima kasih semua.